Hai, selamat datang ke YouTube channel saya Fahimah Zamri. Hari ini saya akan kongsi dengan anda pengalaman saya bersesi kaunseling di hospital kerajaan. Pada minggu lepas, saya telah menjalani sesi kaunseling yang pertama bersama kaunselor di hospital daerah di tempat saya. Dalam video ini saya akan share step-step macam mana saya boleh bersesi kaunseling bersama kaunselor. Sebelum saya pergi, saya ada telefon hospital dan nurse minta saya datang untuk buat pendaftaran. Kemudian saya buat pendaftaran and then mesti bagi nombor bilik doktor dan saya kena pergi berjumpa doktor. Saya tanya kenapa saya kena jumpa doktor? Sebab saya nak jumpa kaunselor bukan doktor. Tapi prosedur di hospital kerajaan memang macam tu. Semua yang nak bersesi kaunseling mestilah dirujuk oleh doktor. So, before klien berjumpa kaunselor, individu tu perlu berjumpa dulu dengan doktor. Sebenarnya saya agak nervous. Sebab kenapa pula kena jumpa doktor? Okey, so saya ambil nombor dan tunggu giliran untuk masuk ke bilik doktor. Okey, masa dalam bilik doktor ni, jangan takut. Sebenarnya doktor tak ada pun tanya apa-apa benda yang personal. Okey, dia cuma tanya, ada apa, saya nak jumpa kaunselor. And then dia tanya macam mana rutin harian, adakah berjalan seperti biasa, adakah makan macam biasa, tidur macam biasa, dapat bekerja, dapat menjalani kehidupan seperti biasa. So kalau klien ada terganggu kat mana-mana, klien kena inform lah doktor. Saya ada terganggu kat tidur, saya ada terganggu pada makan ke, saya ada terganggu nak buat kerja ke. Okey, kena bagi tahu doktor untuk doktor dapat gambaran awal. Lepas tu doktor akan tanya, kenapa nak jumpa kaunselor? Bagi saya topik je, dia kata. Saya nak catat satu statement je. 2 perkataan ke 3 perkataan. So anda bagilah nak cakap pasal apa? Nak cakap pasal stres ke, nak cakap pasal family, nak cakap pasal colleague ke? Okey, boleh bagi tahu. So dalam surat tu doktor akan tulis topik apa yang kita nak bualkan, apa yang kita nak ceritakan kepada kaunselor. Kemudian pada hari yang sama saya terus pergi ke bilik kaunselor untuk membuat temu janji. Kalau nasib anda baik, anda terus dapat sesi pada hari tersebut. Tapi hari tu memang dah penuh, saya pun datang dah petang. Saya datang untuk buat tarikh temu janji dan saya datang hari yang lain lah. Kenapa saya pergi kepada kaunselor? Kenapa bukan kawan-kawan? Kenapa bukan family members? Alright, so kat sini saya nak terangkan apa beza kalau anda bercerita pada kaunselor dan anda bercerita pada kawan dan family members. Alright, tak sama Saya bagi satu contoh. Let's say anda ada masalah di tempat kerja. Bos anda terlalu garang, anda rasa stres sampai tak boleh tidur sebab bos. Okey, dan anda cerita pada colleague anda. Dan sebenarnya dia pun menghadapi masalah yang sama. Jadi macam mana anda nak dapat solution? Sama juga dengan family members. Kalau anda cerita masalah family kepada family members, kadang-kadang tak jumpa pun jalan solution, betul tak? Tak jumpa pun jalan keluar. Sebab kawan kita, family members kita ada dalam circle kita. Circle tu maksudnya mereka adalah orang yang signifikan, orang yang rapat, ada kena mengena dengan kita. So dia duduk dalam circle kita. Okey, lingkungan kita je. Jadi dia tak boleh tengok apa masalah sebenarnya, apa yang membuatkan anda stuck. So bila berjumpa dengan kaunselor, kaunselor tak kenal kita. Kaunselor adalah orang lain, orang luar yang tengok masalah kita dari luar. Ini diri kita. Bila kita sedang menghadapi isu ataupun masalah tapi tak jumpa jalan penyelesaian, sebenarnya manusia telah terperangkap dalam satu circle, satu bulatan. Okey? Jadi sebab tu orang sekeliling kadang-kadang tak dapat nak tolong, tak dapat nak nampak kenapa sebenarnya kita stuck. Okey, tak boleh move on, tak boleh rasa happy. Tu ciri-ciri orang yang stuck lah sebenarnya. So dia berada dalam bulatan ni. Jadi kaunselor ni sebagai orang luar, orang yang tak pernah kenal kita, dia akan tengok dari luar.
Okey, dari luar apa yang dia nampak? Okey, dari luar dia akan bagi tahu apa sebenarnya yang berlaku, what happened actually. Apa yang sebenarnya yang telah kita buat? Kenapa individu stuck? Kenapa individu tak happy? Kenapa individu kekal dekat dunia yang lama? Kenapa tak boleh move on? Jadi kaunselor ni dia akan boleh nampak apa benda yang tak kena sebenarnya. Lagi satu, family members dengan kawan-kawan sebenarnya lebih nak menjaga hati kita. If anda menghadapi satu-satu isu dan anda cerita pada mereka, mereka tak dapat nak betul-betul genuine, betul-betul jujur bagi tahu, babe, sebenarnya yang aku nampak, kau sebenarnya yang tak appreciate diri kau. Babe, sebenarnya aku nampak kau terlalu fikirlah masalah ni. Sebenarnya kau ni tak bersyukur. Macam tu lah. So, diorang memang ada tendensi untuk jaga hati kita. Benda ni tak dinafikan juga, sebab tu yang menjadi kaunselor ataupun terapis kita, terapis anda, tak boleh dalam kalangan kawan-kawan yang anda rapat. Mesti orang yang lain. Okey, kecuali kalau di tempat kerja anda ada kaunselor dan anda jarang bercakap dengan mereka, tak pernah pun bercakap, just hi bye. Jadi ketidaktelusan untuk berterus terang daripada kawan-kawan dengan family members ni sebenarnya penghalang lah untuk anda tahu apa sebenarnya punca anda stuck, punca anda tak happy. Especially kalau ianya melibatkan rumah tangga, ianya melibatkan ibu bapa, benda yang sensitif betul. Jadi kawan-kawan dan family members lebih berhati-hati sebenarnya nak mengeluarkan pendapat ataupun apa yang mereka nampak. Bila saya cakap macam ni, bukan bermaksud kaunselor bercakap tanpa menjaga hati dan perasaan anda. Kaunselor akan memberitahu anda apa sebenarnya yang berlaku, apa sebenarnya yang dia nampak, berdasarkan apa lingkungan cerita anda, apa yang anda cerita. Adalah gaya bahasa yang digunakan, teknik yang digunakan yang akan membuatkan anda boleh terima. Seterusnya saya akan kongsi ilmu yang saya dapat daripada session pertama saya. Kat sini saya akan share beberapa perkara, tapi saya tak share semua. Ada beberapa perkara yang private. Kaunselor tu ada menyatakan bahawa fikiran kita, fikiran manusia ni umpama torchlight. Ke mana nak arahkan torchlight tu? Kat mana? Adakah di masa silam? Adakah di masa sekarang? Adakah di future? Adakah pada benda yang membahagiakan? Adakah pada benda yang stres? Itu sebenarnya fikiran kita. Ke mana nak menghalakan torchlight tu? If manusia menghadapi satu-satu isu, masalah, manusia tend untuk fokus menghalakan torchlight tu ke arah that issue. Ini normal. Sebab tengah menghadapi masalah, biasanya manusia akan fikir, adakah manusia tu nak fokus ke arah tu je? Atau dia nak tengok juga benda-benda lain. Nak tengok alam sekeliling, ciptaan Tuhan, nak belajar benda yang baru. Kemana fikiran manusia fokus, itu akan memberi impact kepada emosi, mental dan fizikal. Dan kaunselor tu ada tanya, rasa serabut tu kat mana Fahimah? Serabut tu dekat kepala atau serabut tu dekat dada? Dan saya cakap, serabut saya dekat kepala. Sebab saya keep thinking. Okay, jadi if serabut tu di kepala, dia ada kongsikan dengan saya. If anda pun ada serabut di kepala, kepala ni kalau ikut psikologi warna, kawasan kepala ni adalah kawasan yang berwarna biru dan purple. Alright, so sebenarnya bila anda stuck, anda dapat rasa sesak tu dekat mana? Sesak dekat sini ataupun sesak dekat sini? Kaunselor menggalakkan untuk saya pergi kepada nature yang berwarna biru ataupun purple. Dekat Malaysia susah nak dapat purple, tak ada lavender kan? Jadi boleh cari laut. Tengok laut, hirup udara laut, tengok langit, tengok apa-apa nature yang berwarna biru. Selain tu, kaunselor tu ada kongsi juga, if manusia berada dalam keadaan stres, keadaan stuck, bermaksud hormon stres dia banyak yang keluar. Hormon happiness dia sikit.
Jadi galakkan diri untuk rembes banyak hormon happiness. Hormon happy, hormon kebahagiaan ni, hormon seronok, hormon ceria. Untuk rembeskan banyak hormon happiness ni, anda kena banyak makan buah-buahan. Jogging dan berjalan outdoor yang dekat dengan nature. Macam kat pinggir hutan, dekat siapa yang suka mendaki boleh mendaki. Siapa yang suka pantai boleh berjalan di tepi pantai. Okey, pijak pasir, guling-guling atas pasir. Sentuhan manusia kepada nature memang membantu untuk manusia heal. Heal dari segi mental, heal dari segi emosi, dari segi fizikal, psikologi. If you are stressed, down, stuck, boleh cuba connect lebih banyak dengan nature. Kalau selama ni jogging, exercise di gym, boleh cuba exercise outdoor. Tengok nature. Banyak connect, hirup udara nature. So itu je yang saya boleh kongsikan dengan anda semua. Pengalaman saya bersama kaunselor di hospital kerajaan. Mesti ramai yang was-was nak mulakan langkah pertama untuk berjumpa dengan kaunselor, terapis, psikologis ni. Sebab dah lah dekat hospital, kena jumpa doktor pula tu. Anda mesti fikir, saya sakit ke? Saya benda yang tak kena ke? Sebab kena jumpa doktor, sebab kena pergi hospital. Tapi sebenarnya tak, itu sekadar prosedur je. Dan kalau anda tak selesa mendapatkan perkhidmatan di hospital, boleh dapatkan perkhidmatan berbayar dekat luar. Akhir kata daripada saya percaya bahawa kita semua di atas dunia ni ada peluang untuk heal. Especially bila manusia tu menghadapi trauma, menghadapi unfinished business yang pernah dilalui sebelum ni. Semua manusia sebenarnya ada peluang, ada right, ada hak untuk rasa happy, rasa seronok. Sebab saya percaya di akhirnya nanti apa yang manusia nak, apa yang manusia inginkan is peace. Ketenangan yang dalam jiwa, ketenangan di minda yang tak dapat dibeli, tak dapat kat mana-mana. Ini sebenarnya salah satu fungsi tujuan counselling, iaitu membawa manusia ke arah peace, ke arah ketenangan. Macam mana manusia nak rasa tenang if unfinished business mereka tak settle? Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang unfinished business, saya telah sediakan link di bahagian description untuk anda klik video yang telah saya buat tentang apa itu unfinished business. Macam mana manusia yang ada trauma, yang masih ada unfinished business, untuk berasa tenang, untuk rasa kebahagiaan, untuk connect lebih dengan diri, untuk connect dengan Tuhan. Macam mana? So, counselling is salah satu jalan. Saya tahu, if you are stuck now, macam langkah yang sangat drastik nak jumpa kaunselor, macam langkah yang terlalu awal. I'm not ready. Saya masih takut because of the stigma. Takut nak jumpa kaunselor sebab rasa diri tu lemah sampai kena jumpa kaunselor. Orang jumpa kaunseling ni untuk orang yang bermasalah je. Ini adalah stigma masyarakat. Ada viewers yang tak ready lagi untuk jumpa kaunselor. It's okay. Bagi masa pada diri anda. If anda percaya anda nak heal, anda dah tak nak rasa dendam, anda dah tak nak rasa marah, dah tak nak rasa kecewa yang disimpan bertahun-tahun lamanya ni, you have to heal. Percayalah, dengan heal anda akan dapat lebih rasai kebahagiaan, lebih menghargai diri, lebih bersyukur dengan diri anda, bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling anda. Dengan syarat anda mesti heal, mesti sembuh dari marah kepada tak marah, dari kecewa kepada ceria, dari negatif kepada positif. If you are not keberatan, why not you start the first step? Kalau anda rasa agak tak bersedia untuk berjumpa face to face, boleh cari kaunseling online yang berbayar ataupun lain telefon, ada yang percuma. Ada tak viewers yang dah berjumpa dengan kaunselor sebelum ni? Boleh kongsikan pandangan anda di bahagian komen di bawah.
Jika anda suka pada video ini, jangan lupa like dan share dan subscribe YouTube channel saya Fahimah Zamri. Anda pasti tak akan ketinggalan video-video yang berguna untuk kehidupan anda yang saya sediakan setiap minggu. Kita jumpa lagi pada video saya yang akan datang.